Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini live ringkas ini adalah sebagai satu pengumuman berhubung laporan polis yang bakal dibuat esok terhadap Lokman Nur Adam, ahli UMNO, dan juga sebagai jawapan kepada satu soalan yang telah diajukan kepada saya oleh seorang penonton. Baik. Pertama, laporan polis terhadap Lokman Adam. Jadi saya nak umumkan akan berlaku satu laporan polis terhadap ahli UMNO bernama Lokman Nur Adam, susulan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Lokman yang mendakwa ada perjumpaan di antara Ismail Sabri dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika beberapa hari lalu Zahid memanggil untuk mesyuarat pemimpin-pemimpin UMNO, di mana satu fitnah berbahaya telah ditimbulkan, diwujudkan oleh Lokman, dan ianya menimbulkan satu persepsi bahaya berhubung dengan kes rayuan akhir SRC yang pada ketika itu masih belum diputuskan. Jadi susulan daripada video tersebut dan fitnah bahaya yang telah dibuat oleh Lokman, satu laporan polis akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya esok, dan selepas itu sekiranya ada wakil-wakil media yang ingin hadir boleh hubungi saya, di mana jika ada wakil-wakil media yang berminat, maka akan saya lakukan satu sidang media di perkarangan pintu masuk IPD berkenaan. Jadi boleh hubungi saya untuk dapat maklumat melanjut. Jika tidak, saya akan juga mendedahkan secara terperinci malam esok kandungan laporan, tujuan laporan, dan apakah sebenarnya fitnah yang dimaksudkan dan betapa bahayanya fitnah tersebut sampai boleh menimbulkan persepsi palsu kononnya ada satu agenda jahat melibatkan Tun Mahathir dan Ismail Sabri yang juga adalah untuk mempengaruhi sistem kehakiman. Jadi pastikan anda bersama saya malam esok, di mana saya akan beri perincian berhubung laporan yang telah dibuat. Okey, itu pertama. Keduanya, saya ada ditanya oleh seorang penonton mengapa, ini laskar sebenarnya lah, sebab bila saya kaji nampaknya ini laskar, mengapa saya menitik beratkan isu UMNO. Okey. Pertama sekali saya nak nasihatkan UMNO, banyak isu anda bukan lagi isu UMNO semata-mata, ini sudah jadi isu rakyat, ini sudah jadi isu kepentingan negara. Kerana banyak kerenah kepimpinan UMNO sedang mengganggu gugat politik negara dan secara tidak langsung dan langsung mengganggu gugat ekonomi negara, kestabilan politik dan kehidupan rakyat. Dan lebih-lebih lagi apabila tindak tanduk kepimpinan UMNO adalah tidak berperlembagaan, melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, iaitu cuba memaksa Perdana Menteri untuk melakukan sesuatu sedangkan Perdana Menteri tidak tertakluk kepada keputusan parti atau kehendak parti. Jika UMNO tidak ingin perkara-perkara ini dibincangkan oleh rakyat, maka jangan buat kenyataan-kenyataan media sebagai cara mungkin untuk tekan Ismail Sabri. Ini hal dalaman UMNO, buat dalaman. Contohnya nak buat mesyuarat untuk bincangkan PRU 15, itu bukan urusan. Kalau UMNO tidak ingin rakyat terlibat, jangan buat kenyataan media. Bila buat kenyataan media umum di media, maka ini sudah jadi isu rakyat. Rakyat nak tahu apakah hak UMNO untuk menekan Perdana Menteri. UMNO nak tahu, rakyat nak tahu. Jadi sudah jadi masalah rakyat. Apabila politik negara diporak-perandakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, sudah jadi hak rakyat untuk membincangkannya, membicarakannya. So ini bukan isu UMNO lagi. Contohnya dulu Ahmad Maslan buat kenyataan nak buat satu mesyuarat untuk bincang PRU. Buat apa nak bagi tahu rakyat?
It's none of our business. Tapi kalau dah nak bincang di umum, jadi rakyat akan bincang secara lanjutan. Why UMNO sedang menekan Ismail Sabri? UMNO tak faham ke peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri tidak tertakluk kepada keputusan parti? So kita tidak ingin membaca kenyataan UMNO seolah-olah UMNO ni merasakan dia bukan hanya masih dalam kerajaan sebagai parti, dia merasakan parti itu memiliki kerajaan. Itulah persepsi yang ditimbulkan dengan tingkah laku gelagat pemimpin-pemimpin parti, ya, khususnya kluster mahkamah. Sebab mungkin 60 tahun lebih dah memerintah, ya, dia merasakan parti itu macam seolah-olah memiliki kerajaan. Sebaliknya, kerajaan tidak dimiliki parti. Memang ada ahli-ahli UMNO yang duduk dalam kerajaan, memang ada. Tetapi itu bukan bermakna UMNO sebagai parti sedang menggerakkan kerajaan, sedang mentadbir urus negara. UMNO is a party, tak ada kaitan dengan kerajaan. Ya. Kerajaan sedang ditadbir, negara sedang ditadbir urus oleh kerajaan, melibatkan ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, ya, berdasarkan lantikan-lantikan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam barisan jemaah menteri. Dan Perdana Menteri tertakluk kepada perlembagaan dalam bidang kuasa dia, bukan tertakluk kepada parti. Jadi gelagat UMNO yang menimbulkan persepsi seolah-olah UMNO ni ada hak untuk memberitahu kerajaan apa yang harus dilakukan, itu dah salah. Itu memarahkan orang. Bila buat kenyataan berhubung PRU seolah-olah UMNO akan menetapkan dan PM mesti ikut, itu dah salah. Itu memarahkan orang. Jadi jangan buat kenyataan ini, tetapi jika dah buat, jangan marah bila rakyat membincangkan hal UMNO. Rakyat inginkan Zahid turun daripada kerusi Presiden UMNO. Ya? Apa logiknya nak suruh Ismail Sabri ikut Zahid, sedangkan Zahid ada kes jenayah berat? Yang lebih logik adalah Ismail Sabri mengambil alih tampuk kepimpinan UMNO. Dan saya nak beritahu kepada kepimpinan UMNO sejelas-jelas mungkin bahawa rakyat amat kagum dengan dua individu, iaitu Ismail Sabri kerana berpaksi kepada prinsip kedaulatan undang-undang, dan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana berpaksi kepada prinsip kedaulatan undang-undang sehingga akhirnya terbukti Najib bersalah. Dan kepada Ismail Sabri, jangan takut, jangan tunduk kepada suara-suara sumbang yang cuba melanggari ketetapan perlembagaan. Rakyat sokong Ismail Sabri terus bertindak sebagai Perdana Menteri menurut lunas undang-undang, menurut Perlembagaan Persekutuan, sehingga tamat tempoh penuh penggal Parlimen ke-14. Ya. So itu sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa, sehingga esok, ya, di mana saya akan memberi perincian laporan polis yang bakal dibuat esok, ya, sehingga malam esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.